Pelangi takkan timbul tanpa hujan, mudahi jalanku tanpa beban. Malamku suram tanpa bintang, sebelum jumpa hari siang. Pelangi takkan muncul tanpa hujan, mudahi jalanku tanpa beban. Malamku suram tanpa bintang, sebelum jumpa hari siang. Perjalanan penuh dengan kekabusan, ku jalankan sebab itulah tugasan. Kemahuan sama besar kehabisan, selesaikan untuk capai kehidupan. Berusaha, berempas bulas, tak mengapa rezeki itu luas. Biar berat, aku pikul, asalkan depan jalan betul. Lain ada cara gaul, lain benda yang diusul. Jadi abaikan segala halangan, teruskan bergerak, maju ke hadapan. Jadi abaikan. Saya ni sebagai seorang ketua kampung, saya kena menjaga imej saya sebagai tok pengulu. Kalau sudi, katakan sudi. 51,000. 51,000. 51,000, betul. Mana ada orang kampung letak banyak macam tu? Di sinilah tempat adanya sosok-sosok gaib. Hey, kau nak bayar hutang bapa aku atau kau nak mati? Kamu perlu ditahan. Kita orang tak buat apa-apa, Tuan. Confirm ni bapa aku. Awak Mail kan? Are you sure dia tu bapa you? Saya lah anak Encik Malik. Bila masa aku jadi bapa kau? Hei! Eish, buat apa kat sini ni? Mana saya nak letak maruah saya ni? Aku nak kutip hutang. Hutang! Bye-bye. I love you, Mail. I love you too. Drama sangat. Oh, Mayantara ni mengisahkan Mail dengan Mira. Mereka memang bercinta daripada dulu, daripada sejak sekolah lagi. Tapi halangan mereka ada halangan, iaitu Rizal. Rizal dengan Pak Sabri ada? Ha? Lagi satu. Duk ni. Pas tu kan? Tu orang berdua tu. Mail tu adalah saya lah, karakter tu. Cerita dia macam mana struggle-nya Mail ni mencari duit untuk kahwin seorang wanita dan seorang perempuan yang paling dia sayang dari zaman sekolah lagi. So Rizal dengan Mail ni memang selalu bergaduh untuk dapatkan Mira. Jauhkan diri kau dari Mira. Takkan disebabkan satu game ni kau boleh tentukan kehidupan aku dengan Mira. Jadi Rizal ni adalah pesaing tetap Mail. Dia sentiasa nak compete dengan Mail ni. Dia akan kacau yang Mail ni all the way. Dia akan halang semua pergerakan Mail, semua benda yang Mail nak buat, dia akan lawan. Dan bertambah lagi halangan dia bila bapa dia mula meletakkan harga yang tinggi, iaitu wang hantaran RM51,000. Saudara mara, kawan-kawan semua dah, anak-anak dia orang dah RM50,000. Takkan anak saya RM10,000 si Mira tu. Macam mana Mail nak kumpul duit? Di situlah Mail start struggle mencari duit. Macam-macam kerja dia buat. Bila wang hantaran RM51,000, bermulalah episod Mail berhijrah ke bandar dan mencari duit hantaran itu. Macam-macam kerja dia buat. Daripada kedai runcit angkat tongges sampai ke KL memungut hutang. Sebanyak 9 pemiutang yang Mail terpaksa hadapi. Iaitu salah satunya ialah Ratu Bawang, Mak Tinju, Long Parang, Mansado, Bidan Jaya dan sebagainya lah. Hutang! Bagi! Hutang! Masa dekat KL tu, dia biasa dekat Kuala Lumpur ataupun dekat Metropolitan, dia dah mula mencari ayahnya yang dimomok-momokkan oleh ibunya. Asmida mengatakan ayah ni ada yang lari kerana buang dan sebagainya. Of course, dalam cerita mesti ada konflik dan macam-macam konflik jadi along the way. Dalam 20 episod ni ada macam-macam benda jadi dan dugaan terhadap Mail dan juga Mira. Tapi dalam mencari bapa tu pun dia banyak halangan dan rintangan yang dia hadapi. Kalau cerita detail sangat, dah surprise lah.
Mail ni dia seorang yang kuat berangan. Okey, satu dia kuat berangan. Dia kuat imajinasi dia jauh lah, yang macam dia borak memang borak besar lah orang cakap. Padahal benda tu tak pun jadi. Aku nak kaya! Aku nak kaya! Tapi Mail dia mempunyai watak yang kuat dan dia mempunyai watak yang tidak pernah putus asa. Jadi Mail cari jalan untuk mengawini Mira. Lepas tu Mail ni dia seorang penakut. Tapi dia konon-konon berani. Kalau dia pandang, marilah. Tapi kalau dah sampai benda tu betul, pom dia, janganlah. Dia macam tu. Watak Mira adalah seorang budak kampung. Dia bukan tipikal budak kampung yang ayu, yang macam terlalu baik. Tak, dia seorang yang sangat loud, sangat fun. Dia suka bila berada di kalangan Mail, macam Shikin, bila dia jumpa Shikin. Tapi dia kurang selesa dengan Rizal bila Rizal ada. Jadi sebenarnya watak Mira ni dia interesting sebab dia adalah sebenarnya semangat untuk Mail berjuang untuk dapatkan duit hantaran. Sebab saya ni nak pergi jumpa jutawan. Dia cakap dia boleh bantu saya sampai jadi jutawan. Tak apalah, awak pergilah dengan Amy. Saya ada banyak kerja lah kat rumah. Rizal ni sebenarnya adalah pesaing kepada Mail, iaitu sahabat saya sendiri, Noki. Jadi watak Rizal ni bagi saya sendiri adalah watak yang sangat menarik sebab saya dapat kacau Noki di dalam drama ni nanti, which is dia akan sentiasa bersaing dengan Mail ni dari segi semua benda lah. Lagi-lagi dengan perempuan yang dorang minat ni. Ada satu perempuan yang bernama Mira. Saya ni uncle sebenarnya ada hajat. Ajak dapur Rizal. Berkenaan Mira. Kalau nak anak saya, harganya RM51,000. Ada duit tak? Kalau tak ada duit, saya takkan terima pinangan awak semua. Watak saya sebagai seorang ketua kampung, anaknya Mira, anak yang tunggal, menjadi kata pun rebutan pada dua jejaka ni, Mail dan Rizal. Balik nanti kirim salam dengan ayah. Boleh uncle. Itulah kat dalam tadi tu berjam. Yang penting nak masukkan tender kat hujung tu je. Iyalah, dah prosedur dia macam tu. Mira ni yang dilakonkan oleh Alisa Sanda. Pada saya, watak yang dijayakan amat mengagumkan. Pertama kali saya sebagai orang lama digandingkan dengan orang yang kata berbakat baru kan. Saya rasa kesesuaian antara watak saya sebagai ayah dan anak saya, Mira, memang serasi sekali. Apa Mira tak faham, Ayah? Kita ni orang Melayu. Orang tua kita dulu dah ajar kita. Perwatakan Amy ni sebenarnya dia merupakan kawan baik kepada Mael yang dimainkan oleh Noki Keklik. Dia seorang sahabat yang sangat supportif terhadap kawan-kawan dia. Penyayang sebagai kawan. Amy ni juga sebenarnya seorang guru silat. Walaupun dia seorang guru silat, tapi dalam dia hati tisu. Okey, dia macam mamat-mamat kaki drama ni. Sebab kalau ada apa-apa konflik yang berlaku dalam drama ni, dia akan tanya, drama apa ni? Ada plot twist, tak ada plot twist ni? So Alif Hadi ni, karakter dia pun dia jenis, karakter watak dia dalam drama Omai Hantaran ni adalah best friend kepada Mail dekat kampung. So dorang ni dua ni memang sangat rapat. Sampaikan yang kalau takut hantu pun, takut hantu sampai boleh berpeluk gitu. Gitulah. Kami punya rapat tu sangat rapat lah. Aku tahu. Ni mesti pasal Rizal kan? Rizal dah mengorat Mira kan? Dia pun masa dekat kampung, dia lah yang paling banyak membantu saya. Tok, apa hal Tok serang saya kau jangan buat-buat tak tahu. Sebab kau gelanggang aku kosong. Kalau dengan Alif Hadi ni terlalu banyaklah scene-scene saya yang saya rasa lucu sangat. Sebab macam salah satu scene tu ada dalam hutan. Masa tu lupalah, yang penting Mira datang daripada sebalik pokok-pokok tu lah. Bawa asap-asap, berkebaya merah. Saya dengan Alif Hadi tengah shoot.
Lalu tengok belakang, boom, ada Mira datang dengan kebaya merah dia. Macam, wah, gitu terkejut. Terus saya dengan Alif terjatuh terkejut, bangun dan berpeluk gitu. Wah, apa dah? Macam So Syiki ni dia tak ada benda nak buat kat rumah. Dia ikut Mail ni untuk tolong kutip hutang tu. So macam-macam lah. Dugaan, cabaran, macam-macam. Itulah realiti hidup sebenarnya. Perwatakan Syiki iaitu seorang tomboy. Dia gemar kepada Korea punya K-pop lovers. Yeah. And then dia juga seorang yang aktif. Dia suka memberi semangat kepada Mail untuk teruskan dia punya perjuangan dalam mengutip hutang dan juga ngawini Mira. Okey, pengalaman bekerja dengan Noki, K-Clip yang memegang watak sebagai Mail, saya rasa itu adalah pengalaman yang cukup indah bagi saya kerana beberapa pelakon sebelum ni pun bermula dengan saya dan akhirnya mereka berjaya. Dan saya nampak Noki ada satu sinar yang begitu gemerlap di masa akan datang kerana bakat yang dipersembahkan saya rasa bukan calang-calang bakat baru. Dia ada aura dia, dia ada look dia dan anda semua patut menonton cerita ni Omai Hantaran. Kereta kau full. Stres. Kerana Mak Em menghadapi berbagai cabaran, berbagai watak yang dibawa dalam cerita ni. Dia dah masuk dalam rumah aku ni. Iya. Ya Allah, Mak. Aduh, Mak. Mak nak tanya ni. Kenapa 2-3 hari ni Mak macam stres, bad mood? Kenapa? Ada yang drama, dia ada satu scene tu Mak Em menangis. Sebenarnya saya tak sangka Mak Em boleh menangis di episod yang ke-20. Saya rasa Mak Em akan Noki akan muncul sebagai salah satu pelakon yang digemari dan juga diminati ramai nanti. Apa ni bising-bising ah? Ayah, sengaja kau tipu aku kan? Kau bagi aku watak pelik-pelik. Mail, aku ni hero, kau tahu tak? Pasal Alisha Sanda adalah kali pertama bekerja dengan saya. Sebelum ni saya bekerja dengan kakak dia, Faisal Sanda, dan watak Alisha Sanda sebagai Mira ni pun watak dia tidak mencabar seperti Mak En. Mak En ni dengan hari-hari ada. Jadi Mira Alisha Sanda memberi input kepada Noki. Pada asalnya mereka bila berjumpa je, pada first time jumpa mereka Noki agak gugup sikit sehingga kan dia tak boleh nak melakukan ada satu watak babak bercinta di Kuantan. Jadi kita terpaksa memberi input dan semangat dia. Saya tak tahu kenapa Noki begitu bela sekali pada malam itu dan bila ditanya dia kata dia terkejut dengan kehadiran Alisha Sanda. Begitulah aura pelakon wanita itu. Dia kan sayang sangat dengan kerja dia. Tak payahlah kacau aku nak call aku buat apa. Sibuk je. Antara yang teruja saya bekerja ialah MK Clip. MK Clip ni dia sebenarnya saya biasa dengar dia menyanyi dan dia pernah berlakon dekat stesen lain. Watak dia pun tak berapa besar sangat. Jadi saya agak sukar sikit. Saya nak develop watak dia menjadi seperti Noki ke, seperti Alisha Sanda ke kerana watak dia terlalu sikit. Tapi MK Clip boleh berlakon juga kerana dia melakon watak Rizal tu saya pernah tengok dan ini adalah kelainan yang cuba dibawakan oleh MK lah. Oi, kau ni siapa Kau buka topeng kau sekarang. Rizal. Berkawan memang berkawan, Uncle. Tapi terus terang dengan Uncle, saya sukakan Mira. Pelakon-pelakon yang lain seperti dia ada macam vitamin sikit untuk cerita ni. Banyak vitamin-vitamin yang kita masukkan seperti Raja Azura, Khairul Anwar, Jafar On, ada juga Kak Geng.
Ida Muin, Raja Afiq, Ana Joblin, Faizal Hussein. Faizal Hussein. Dan banyak lagi bintang-bintang yang kita masukkan dalam ni untuk memberi karakter masing-masing dan mengkelakarkan lagi cerita ini. Are you sure dia tu bapa you? Yeah. Sure. Saya rasa karakter-karakter yang saya ada dalam cerita ni memang cukup. Setiap scene itu yang kita buat itu memberi cerita yang berbeza. Kelakar yang berbeza. Itulah. Terutamanya pasal Faizal Hussein. Itu pun saya tak sangka. Faizal Hussein mampu melakukan watak yang yang kelakar sebegini. Kak Ida Muin. Kak Ida Muin ni watak dia sebagai mak saya dalam cerita ni. Mak betul saya, bukan mak tiri saya tapi mak betul saya yang dekat kampung. So Kak Ida ni kita tahu dia ni seorang yang melata. So banyak scene yang macam scene saya dengan dia, saya saja kacau yang saja kejutkan dia. Sebenarnya dia yang melata tu semua yang betul loh. Bukan melata buat-buat. Mak rasa jalan terakhir yang boleh tolong kau kena pergi jumpa bapa kau yang sebenarnya. Kenapa, Mak? So itu pun sebenarnya salah satu scene yang bagi Noki lawak lah. Sebab banyak sangat scene yang melata. Sepanjang 49 hari kita syuting, cabaran je tengah-tengah tu memang banyak. Itu Noki kena denggi 18 hari. Termasuk saya sendiri tiba-tiba jatuh. Itulah cabaran dia sebanyak. Saya kira hampir sebulan jugalah. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan oleh Majlis Bandar Raya Kuantan. Di atas kerjasama yang diberikan, saya cukup lega. Mereka menyambut dengan tangan yang begitu terbuka untuk kita datang semua. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga ucap terima kasih kepada DOP saya, Den Pahang, yang dengan tim dia bekerja kuat untuk menjayakan cerita ni. Saya jumpa Den Pahang ni melalui Kampung Kolesterol dan saya membawa offer dia untuk cerita ni. Dan ternyata mereka memberi kepuasan yang maksimum kepada saya. Setiap apa yang saya hendak garapkan, sampaikan, cukup sampai. Kepada tim-tim lain seperti wardrobe, makeup dah selalu dengan saya, wardrobe pun dah selalu dengan saya. Dan tim pengurusan, Yusmailis, Fazrin, cukup memberi input yang cukup baik untuk kita meneruskan syuting. Dan bahagian-bahagian lain seperti prop walaupun dia baru, tapi tak apa, dia sanggup belajar. Dan juga Konti baru juga, di tengah-tengah dia jadi AD. Itu kepada Hisham Zainal, thank you very much kerana bersama dengan abang. Okey, harapan untuk cerita ni, semestinya saya mahu anda semua tengok cerita ni. Kerana cerita ni, inilah kali pertama saya buat cerita yang komedi tapi rasa macam berat. Inilah saya kata, inilah cerita yang komedi yang patut anda tengok dan patut anda tonton semua di TV9 pada 29 Disember 2021 nanti. Saya ni sebagai seorang ketua kampung, saya kena menjaga imej saya sebagai Tok Penghulu. Kalau sudi, katakan sudi. 51,000. 51,000. 51,000. Betul. Mana ada orang kampung letak banyak macam tu? Di sinilah tempat adanya sosok-sosok gaib. Kau nak bayar hutang bapa aku atau kau nak mati? Kamu perlu ditahan. Kita orang tak buat apa-apa, Tuan. Confirm ni bapa aku. Awak Mail kan? Are you sure dia tu bapa you? Sayalah anak Encik Malik. Bila masa aku jadi bapa kau? Hei! Eish, buat apa kat sini ni? Mana saya nak letak maruah saya ni? Aku nak kutip hutang. Hutang! Bye-bye. I love you, Mail. I love you too. Drama sangat.
akan muncul tanpa hujan, mudahi jalanku tanpa beban. Malamku suram tanpa bintang, sebelum jumpa hari siang. Perjalanan penuh dengan kekabusan, ku jalankan sebab itulah tugasan. Kemahuan sama besar kehabisan, selesaikan untuk capai kehidupan. Berusaha, berempas bulas, tak mengapa rezeki itu luas. Biar berat